Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna nu'zinuhu liman khudira min mautana fayatihi qabla an yamut fayahduruhu wa yastaghfiru lahu wa yantaziru mautah. Qala فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل فشق عليه. قال فقلنا أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤذنه بالميت حتى يموت. قال فكنا إذا مات منا الميت آذناه به فجاء في أهله فاستغفر له وصلى عليه ثم إن بدا له أن يشهده انتظر شهوده وإن بدا له أن ينصرف انصرف. وفي رواية قال فقلنا أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه. قال ففعلنا ذلك أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan rijal yang thiqat daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tuan-tuan, Abu Sa'id al-Khudri, dia ni sahabat Nabi, dia orang Ansar, dia orang Madinah. Dia masuk Islam umur muda sangat. Masa berlaku perang Uhud, dia budak lagi. Nak ikut pergi perang, Nabi tak bagi. Tapi dia hebat, dia berjaya meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan 1170 hadis. Sekaligus dia menduduki ranking nombor 7
dalam senarai orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dia wafat tahun 74 Hijrah di Madinah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kunna nu'dhinuhu liman hudira min mautana. Dia kata apabila Nabi sampai saja di Madinah, kalau ada siapa-siapa nak mati, kami akan bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatihi qabla an yamut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan pergi. Bila orang habaq dekat dia, ya Rasulullah, ada satu sahabat kita tengah nazak, tengah lorat nak mati. Nabi pergi. Fayahduruhu wa yastaghfiru lahu wa yantaziru mautah. Nabi akan pergi, Nabi akan duduk di sebelah kepala sahabat yang nak meninggal ni. Nabi doakan keampunan dosa kepada dia dan Nabi tunggu sampai dia meninggal dunia. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, rawi hadis ini. Dia kata fakana dhalika rubbama habasahul habasat tawil fashaqqa alaih. Dia kata benda tu kemudiannya menjadi amalan. Bila ada orang sakit, bila ada orang lorat nak mati, nanti pergi cari Nabi. Bila ada orang nampak macam nazak, macam dekat nak mati, orang nanti pergi cari Nabi. Nabi SAW mula-mula dia hijrah ke Madinah, orang Islam tak apa ramai. Tapi bila dia duduk di sana, lama kelamaan bilangan orang Islam makin ramai. Bila orang makin ramai, kerja Nabi makin banyak. Sehingga kan sampai pada satu waktu, pada satu ketika, Nabi SAW ini kelihatan, nampak macam tak terlayan benda ni. Nabi ada banyak lagi benda nak buat. Tapi orang ni dia hajat. Bila nampak mak dia, bila nampak ayah dia macam nak habis humuk, pergi panggil Nabi. Bila nampak adik-beradik dia macam nak habis humuk, pergi panggil Nabi. Dulu Nabi SAW boleh layan. Tapi apabila orang Islam makin ramai, susah nak layan semua. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in nampak benda ni. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata fakana dhalika rubbama habasahul habasat tawil. Dia kata kadang-kadang nampak Nabi SAW ini macam terhalang daripada nak pergi tunai hajat orang ni. Fashaqqa alaih, kerana itu memberatkan Nabi. Macam kita lah, kita tak boleh nak layan semua orang. Kita tak boleh nak buat favor. Orang putih kata, kita tak boleh nak buat favor kepada semua orang. Pasal apa? Pasal masa kita 24 jam saja. Masa kita tu pula macam-macam kerja kita nak kena buat. Jadi kalau nak puaskan hati, kalau nak layan semua orang yang berkehendak dengan kita, kita tak terlayan. Ini kan pula Nabi SAW. Keadaan itu fashaqqa alaih, menyebabkan jadi satu masyaqqah, jadi satu susah kepada Nabi SAW. Qala, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata faqulna arfaqa bi Rasulillah alla nu'dhinahu bil mayyit hatta yamut. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat sembang sama-sama sahabat. Dia kata lah macam ni, nampak Nabi pun makin sibuk lah ni. Kita tak boleh lah duk buat ke Nabi macam dulu. Dia kata, apa kata kalau sekiranya ada di kalangan kita ni yang nampak lorat, yang nampak macam nazak, nampak macam nak meninggal, biar dia meninggal dulu. Lepas meninggal, baru kita pergi habaq ke Nabi SAW.
Mungkin lepas dia meninggal sehari, lepas dia meninggal 2 hari, jadi tak kalut. Nabi boleh ambil dia punya masa dia untuk mai ziarah keluarga kepada sahabat yang meninggal. Idea ni sudah mai di dalam kepala para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fakunna idza mata minnal mayyit adzadnahu bihi. Maka lepas pada tu depa buat macam yang depa kata, bila ada satu orang mati, tunggu bagi sah lerah selesai baru pi habaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajaa fi ahlihi fastaghfara lahu wa shalla alaihi thumma in bada lahu an yashhadahu intazara shuhudah wa in bada lahu an yansarifa insarafa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau sekiranya kawan tu mati, lepas mati pi habang. Kalau Nabi boleh mai, Nabi mai lepas daripada dia mati. Tuan-tuan, orang ni kadang-kadang nampak macam nak mati, tak mati. Ini masalah. Nabi SAW pula, dia bila dia mai dia tunggu. Dia tunggu, dia buat benda-benda yang sepatut buat kepada orang yang nak mati. Kalau ditakdirkan hamba Allah tu tak mati lagi, masa Nabi sudah habis di situ. Jadi kalau dah confirm dah mati, Nabi SAW mai, masa tu tak panjang sangat. Bila sekiranya satu orang itu sudah mati, Nabi SAW mai kepada keluarga itu. Fajaa fi ahli, Nabi mai kepada keluarga si mati itu. Fastaghfara lahu, Nabi doakan keampunan dosa kepada si mati itu. Nabi doa di depan adik-beradik ni. Wasalla alaih, kalau mayat tu ada lagi, Nabi sembahyangkan mayat itu. Summa in bada lahu an yashhadahu, kemudian kalau sekiranya Nabi SAW ada masa, tak kalut nak pergi ke mana, tak kalut dengan urusan lain, maka Nabi tunggu, Nabi menyaksikan sampai selesai. Daripada doakan dia yang sudah mati, Nabi sembahyangkan mayat dia. Kalau Nabi ada time, kalau Nabi ada masa, Nabi pergi kubur. Tunggu sampai selesai pengkebumian sampai habis. Intazara syuhudah, Nabi akan tunggu untuk melihat sampai selesai dimakamkan, dikebumikan sahabat itu. Wa in badalahu an yansarifa insarafa. Tapi kalau sekiranya Nabi tidak ada time, Nabi ada kerja lain lagi nak pergi buat, maka memadai dengan Nabi sembahyangkan mayat itu dan Nabi pun pergi ke lain. Demikian Nabi SAW menguruskan masa dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia nak bak kat kita di sini. Yang pertama, di pihak sahabat ni, hajat sangat kalau boleh Nabi mai. Hajat sangat kalau boleh Nabi yang talqinkan di telinga orang nak mati ni, la ilaha illallah, nak dengar suara Nabi. Kalau boleh nak macam tu. Dan kalau boleh Nabi sembahyangkan mayat si mati ini. Dan kalau boleh Nabi ada di tepi kubur sampai selesai pengkebumian. Kalau boleh orang nak macam tu. Tapi Nabi SAW dengan urusan yang banyak ni, Nabi tunai juga hajat mereka takat yang mampu. Kalau boleh sampai di rumah dia dah meninggal, Nabi angkat tangan baca doa, Allahumma ghafir lahu warfa' darajatahu. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa dia ni, yang mati ni, dan angkatlah darjatnya fil mahdiyin, bersama dengan orang-orang yang mahdiyin, yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waghfir lana walahu, ampunkanlah kami, ampunlah dia yang mati ni. Nabi doa. Keluarga kepada yang mati ni, dengar Nabi baca doa lagu tu, habis hati. Tapi tidak mungkin Nabi SAW dapat buat favor, dapat buat benda yang boleh bagi seronok semua orang. Takat mana boleh buat, Nabi cuba untuk buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam riwayat lain dia kata Abu Sa'id Al-Khudri, faqulna arfaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nahmila mautana ila baitih. Abu Sa'id kata, sampai satu masa
Orang Islam makin ramai, sehari mati sampai berapa orang. Kalau Nabi SAW nak pergi di tiap-tiap rumah yang nak mati dengan orang yang sudah mati ini, takut tak dan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hajat keluarga ni, maka kami tanggung mayat tu buat pergi di rumah Nabi, suruh Nabi baca doa. Wala nushkhisahu wala nu'anniyahu. Kami buat macam tu kerana kami tak mau nak susahkan Nabi, dan kami tak mau nak sibukkan Nabi yang sememang pun sudah sibuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata dia, fafa'alna dhalik, maka kami buat benda yang disebutkan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartum al-marid aw al-mayyit faqulu khaira, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam quli Allahumma ighfir li wa lahu wa a'qibni minhu uqban hasana. Qalat fafa'altu fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, iza hadartum al-marid awil mayyit faqulu khaira. Nabi kata, siapa-siapa daripada kalangan hampa ni, kalau sekiranya hampa pergi ziarah orang sakit ataupun pergi ziarah orang yang dah mati, faqulu khaira, Nabi kata cakap hak baik-baik. Kita pergi tengok orang sakit pun cakap hak baik-baik. Contoh dia apa? Tengok dia kata, ni tak apa ni insya-Allah 2-3 hari elok lah, muka pun duk merah elok, padahal pucat lesi. Padahal kita sampai di pintu rumah, anak dia bisik dah. Anak dia kata, ustaz, sambil teriak-teriak, anak ni dia kata, ustaz, doktor kata 2 hari lagi ayah kami ni. Anak kata, teriak, kata ayah kami ni duduk hospital, doktor panggil suruh bawa balik, doktor kata 2 hari lagi. Kita dengar di pintu, tapi kita masuk duduk tepi dia, pegang tangan dia, bisik di telinga dia, insya-Allah 1-2 hari lagi baik muka merah elok, kita kata dia. Dia pun celik je mata tengok kita, dia ni nak mohong aku ke. Tapi tang kita ni Nabi kata apa? Faqulu khaira, habang hak baik-baik. Jangan pergi duk bisik kat dia. Hari itu dia pada hantar mail dalam WhatsApp, dia ada tanda 7 hari, dia tanda 40 hari, dia ada tanda 100 hari. Dia start dekat pusat tu, rasa duk redik dekat pusat tu, ada kata tu 40 hari lagi. Dia kata, kita pun raba pergi kat pusat dia, berasa sungguh redik, kata ni kalau ikut lu ni hang 40 hari lah. Tak ada 40 hari jalan dia. Sekarang tu saat lagi kita boleh merepek ni, yang kata WhatsApp duk hantar merepek ni, saat lagi kita abang. Yang Nabi SAW habang ni apa? Nabi kata faqulu khaira, habang benda hak baik-baik kat dia, kata hang akan sihat. Begitu. Demikian juga kalau kita pergi ziarah orang mati, kita dah sampai dah di rumah orang mati, jangan duk cerita benda-benda tak elok.
Kata aku tak boleh lupa dengan dia ni. Duk dia mahu mati. Duk lengkong. Mula 2, lepas tu jadi 4, lepas tu jadi 6. Kau duk lengkong ramai. Pasal dia tekong. Dia kaki cerita. Sampai leleh bersusun. Belakang ni ada lagi 2 bangku. Balik ni ada lagi 2 bangku. Pakai duk dengar. Dia takut tak boleh lupa dengan dia ni. Aku ni abang betul-betul aku belajar tikam ekong dia aja. Hamba Allah tu duduk atas katil, duduk selimut, duduk kemian. Duduk sembang lagu ni dia. Lama punya cerita semua tutup, habis orang tu. Tak mau dah, tak mau pergi duduk cerita apa dah, benda tak elok ni semua tutup. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, faqulu khairah. Cakap benda baik-baik ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nabi kata kerana kita doa ada di rumah orang sakit, kita doa ada di rumah orang mati, kita bercakap apa pun, malaikat mengaminkan cakap itu. Siapa kata ni? Nabi SAW kata. Hadis yang duk cerita kat kita ni hadis apa? Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Kita doa ada di rumah orang yang sakit, kita doa ada di rumah orang yang meninggal dunia, malaikat doa ada di rumah itu. Dan kita kata apa pun, malaikat amin. Kalau kita kata benda baik, malaikat mengaminkan benda-benda baik. Kalau kita kata benda tak elok, malaikat mengaminkan benda yang tak elok kepada orang sakit dan kepada orang mati itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falamma mata Abu Salamah, Ummu Salamah isteri dia, isteri kepada Abu Salamah. Ummu Salamah kata, apabila suami aku Abu Salamah meninggal, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku cepat-cepat lari pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, bila sampai aku kata dekat Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Bila sampai dia terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, suami saya Abu Salamah baru meninggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar Nabi kata apa? Quli, Nabi kata, wahai Ummu Salamah, katalah, Allahumma ghafirli walahu, ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa dia yang mati ini. Wa aqibni minhu uqban hasan, ya Allah, ya Tuhanku, bagi gantilah kepada aku selepas mati suami aku ni, bagilah ganti kepada aku ganti yang lebih baik daripada dia ni. Nabi suruh Ummu Salamah doa macam tu. Qalat, kata Ummu Salamah, fafa'altu. Dia kata, lagu macam mana Nabi suruh, aku buat. Aku doa supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan aku, dia kata, dan ampunkan suami aku yang meninggal. Dan aku minta supaya Allah kalau nak ganti kepada aku, gantilah yang lebih baik daripada Abu Salamah yang memang baik ni. Fa'aqabanillahu man huwa khairun minhu. Ummu Salamah kata, sungguh, dia kata, Allah gantikan kepada aku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah yang cukup baik ini. Siapa dia? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni pun kontroversial. Geng yang nak hentam Islam, dia guna hadis ni. Dia kata, tengok ni, punya pengotaknya Muhammad. Perempuan ni baru kematian suami, main mengadu dekat dia, dia ajak perempuan ni suruh doa, minta suami yang lebih baik, lepas tu dia masuk Minang. Tengok, punya tak senang. Mereka guna hadis ni untuk nak hentam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak menikah dengan siapa pun atas suruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Betulkah hak kita kata tadi? Yang mereka duk hantar dalam WhatsApp ni, duk kata orang nak mati ni, 100 hari lagi tahu dah dia nak mati.
40 hari lagi lebih jelas tanda-tanda dia nak mati. 7 hari lagi terang dia nak mati. Betul kata betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Saya balik buka Quran saja baca. Surah Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Balik sekali lagi sema Al-A'raf 188. Allah berfirman, Qul Muhammad, katakanlah kepada sahabat-sahabat engkau, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Habang kat depa kata aku ni Nabi. Walaupun aku ni Nabi, aku tak berkuasa untuk nak mendatangkan apa-apa manfaat ataupun nak menolak apa-apa mudarat daripada aku. Nabi Muhammad tu Nabi. Maknanya Nabi Muhammad ni manusia cukup istimewa. Nabi Muhammad yang istimewa tu pun tak boleh nak pastikan manfaat mai kat dia, dan dia tak boleh nak menolak mudarat kalau sekiranya mudarat ditakdirkan kena dia. Illa ma syaa Allah, melainkan apa hak jadi ini adalah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan nak Nabi SAW cedera dalam perang Uhud, Nabi cedera. Walhal Nabi Muhammad ini Nabi dan dia adalah sebaik-baik makhluk di atas muka bumi. Awat Allah Subhanahu wa taala tidak pelihara Nabi daripada luka, daripada cedera, daripada kena serang dengan musuh di dalam medan perang. Nabi kata pasal apa? Pasal aku ni manusia biasa, aku tidak boleh menentukan manfaat mai dekat aku tak boleh nak menolak mudarat kalau sudah ditentukan kena aku. Apa yang duk kena kat aku ni adalah benda yang Allah nak. Kalau Allah nak kata aku cedera, aku cedera. Kalau Allah nak kata aku kena sihir, aku kena sihir. Walau kuntu a'lamul ghaib, Nabi kata kalaulah Allah suruh Nabi bagi tahu dekat kita semua. Kalaulah sekiranya aku tahu benda ghaib. Di antara benda ghaib apa dia tuan-tuan? Mati. Mati ni benda ghaib. Kita tak tahu kita nak mati bila, kita tak tahu. Siapa yang tahu kita nak mati bila? Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang tahu betul-betul kita nak mati bila. Maka itu sebab kita tengok dalam dunia hari ini, duk sihat elok-elok, mati. Sakit bertahun, tak mati. Sebab nak mati tidak syarat sakit. Sebab nak mati tidak syarat tua. Mati tu apabila tiba masa dia akan mati. Nabi SAW baca ayat ni di depan para sahabat semua. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau sekiranya aku tahu benda-benda ghaib, lastakthartu minal khair, sudah tentu aku akan buat benda khair, benda kebaikan ni banyak-banyak. Kalau kita tahu tuan-tuan kita nak mati seminggu lagi, tuan-tuan nak pergi pasar malam? Tak pergi dah. Kalau tuan-tuan tahu kata nak mati lagi 40 hari lagi, orang ajak pergi makan angin Istanbul, tuan-tuan nak pergi? Tak pergi dah. Kalau kita tahu bila kita nak mati, kalau kita tahu, Nabi SAW kata, lastakthartu minal khair, sudah tentu aku akan fokus kepada buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani as-su, dan kalau aku tahu benda gaib, sudah tentulah aku tidak akan ditimpa susah.
Kalau tahu dah, kata pukul 11 saat lagi, accident, mati. Tak keluar rumah. Ayat ni nak abang apa? Kalau Nabi SAW pun tak tahu, macam mana kita orang biasa ni nak tahu? Begitu. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Nabi Muhammad SAW kata, aku ni tak ada lain melainkan aku ni utusan Allah. Aku habang benda-benda amaran dan ancaman kepada orang yang bantah, dan aku habang benda-benda gembira kepada orang yang baik-baik. Itu saja kerja aku. Aku tak tahu lebih daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa dia? Satu, ajal maut rahsia Tuhan. Tak ada siapa boleh tahu. Tanda-tanda boleh ada. Orang tua kata percaman. Tanda-tanda boleh ada, tapi tak mesti betul. Satu, ajal maut rahsia Allah. Yang kedua, mustahil makhluk boleh tahu. Cerita mati ni mustahil makhluk, nama kata makhluk, mustahil boleh tahu. Dalam surah Luqman ayat 34. Allah sebut, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Tak ada siapa akan tahu dia nak mati di bumi mana. Tak tahu. Jangan kata dia ni nak tahu dia nak mati bila. Nak mati di mana pun tak tahu. Dalam hadis Nabi SAW kata apa? Kalau sekiranya satu orang itu dah ditentu dah dia nak mati di satu tempat, kok mana cerita pun dia akan keluar pergi tempat tu dan dia mati di situ. Kalau sudah tertulis kata dia ni akan mati di England, tak pernah pergi England, tiba-tiba nak pergi England, pergi mati sana. Pasal apa? Pasal dalam surah Luqman Allah sudah bagi tahu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu dia nak mati di bumi mana. Tak tahu. Innallaha alimun khabir. Tuhan sahaja yang maha mengetahui tentang semua benda. Kesimpulan yang ketiga, kita hanya akan mati apabila diizinkan oleh Allah. Bila kita nak mati, bila Allah izin. Selagi Allah tak izin, sakitlah berapa puluh tahun pun tak mati. Bila kita akan mati? Bila sampai masa Allah izin. Dalam surah Ali Imran ayat 145. Tuhan kata, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Dan tidaklah satu orang yang bernyawa itu mati melainkan apabila diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulan yang akhir, buatlah persediaan. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Tak tahu. Buatlah preparation. Bila mai masa nak mati, kita sudah ready untuk nak menghadapi kematian itu. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Kita masih lagi di dalam hadis yang menceritakan tentang sifat semayang. Saya ghostan balik baca matan hadis dia saja. Sebab dia sambungan dia sekali lagi kita nanti tenggelam punca. Lepas kita baca bulan 5 dulu. Saya ulang balik hadis tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata an Rifa'ah bin Rafi'. Muka surat 210. Hadis tu muka surat 210. An Rifa'ah bin Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid yawman qala Rifa'ah wa nahnu ma'ahu idh ja'ahu rajul kal badawi fa shalla fa akhaffa salatahu thumma insarafa
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. Sampai tahun tu kita baca. Maksud dia daripada Rifa'ah bin Rafi'. Dia kata satu hari Nabi dengan sahabat-sahabat duduk di masjid. Tengah duduk, tiba-tiba masuk satu laki-laki orang Badui. Dia masuk, dia terus semayang. Nabi dengan sahabat-sahabat duduk tengok. Dia ni Badui ni masuk pergi semayang. Nabi dengan sahabat-sahabat duduk tengok. Fa'akhaffa salatah. Dia semayang cincai. Semayang cepat. Allahu Akbar, sagi rokok, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan laki-laki Badui ini masuk masjid, pergi buat semayang cincai macam tu, dilihat, ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai dia semayang semua, fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai dekat Nabi dengan sahabat duduk-duduk ni, dia bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaik. Bila dia bagi salam, Nabi jawab. Nabi jawab macam mana? Wa alaik. Okey, takat tu kita faham. Jawab salam boleh jawab macam tu. Mari satu orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum, kita jawab wa alaik. Boleh. Pasal apa kita boleh? Pasal Nabi pernah jawab macam tu. Walaupun dalam hadis lain, Nabi ajak kita suruh jawab bagi serupa dengan kawan yang bagi atau lebih baik daripada tu. Tapi Nabi jawab macam ni, pasal Nabi nak abang kat kita kata tak salah kalau jawab macam ni. Tapi hak lebih baik adalah hak Nabi abang tu. Begitu. Bila dia mai bagi salam, Nabi jawab wa alaik, tiba-tiba Nabi kata dekat dia, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata hang pergi semayang balik. Hang tak semayang lagi. Dia baru sudah semayang. Dia mai bagi salam dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi kata dia hampir semayang lain. Pasal apa? Pasal hang tak semayang lagi. Terkejut dia. Dia pun pergi, dia semayang lain. Dia semayang lagi 2 rakaat. Semayang apa tu pun ada perbincangan dalam hadis. Sebab majoriti ulama hadis kata semayang sunat tahiyatul masjid. Dia pergi semayang balik. Semayang macam tadi juga. Dengan kalut dia, dengan cincai dia, dengan apa semua, bagi salam. Mai balik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaih, bagi salam lagi sekali. Assalamualaikum ya Rasulullah. 2 kali lah bagi salam. Daripada perbincangan hadis ni juga, dia buat mai satu perbincangan. Dia kata, bolehkah kita dah jumpa dah kawan tu, dah bagi salam dah dekat dia, jumpa pula bagi salam lagi sekali, boleh tak boleh? Dia beritahu kata, boleh, tak jadi salah. Tapi jangan kerap sangat lah. Kan? Sembang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sembang, kawan mana kamera sebelah, sembang kau ni, balik, Assalamualaikum pula, tu dia nak boleh lah. Yang tu dia nak boleh lah. Kan? Tapi berulang kali memberi salam itu salah ke tak? Tidak salah. Pasal apa kata tak salah? Pasal Syekh Badawi ni, dia mai bagi salam dekat Nabi, Nabi jawab. Nabi suruh dia pergi semayang lain, lepas selesai semayang, dia mai bagi salam, Nabi jawab lagi.
Maknanya berulang kali bagi salam itu tidak salah sebab tidak ditegur perbuatan itu oleh Nabi SAW. Yang Nabi tegur ni apa dia? Yang Nabi tegur ni semayang dia tu. Okey. Benda tu berlaku marratain aw thalathan. Hadis kata 2-3 kali. Nabi duk suruh dia hampir semayang, hang tak semayang lagi. Hampir semayang, hang tak semayang lagi. Hampir semayang, hang tak semayang lagi. 3 kali. Kullu dhalika ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallim. Macam itulah dia tiap-tiap kali lepas semayang mai duk bagi salam dekat Nabi dan Nabi pun duk jawab salam dia. Fakhafa an-nas wa kabura alaihim ay yakuna man akhafa salatahu lam yusalli. Sahabat-sahabat yang ada dengan Nabi ni tumpang takut. Apa hal dia ni? Apa salah dia ni? Sampai Nabi duk suruh ulang semayang ni sampai 3 kali dah ni. Apa salah dia ni? Berasa lagu dia semayang macam kita duk semayang juga. Kalau lagu dia buat ni tak betul, makna hak kita duk buat pun tak betul juga. Duk tumpang sejuk kaki. Sahabat-sahabat ada di keliling Nabi ni. Faqala ar-rajul fi akhir dhalik. Syekh Badawi ni dah 3 kali duk kena macam tu. Barulah dia kata dekat Nabi. Dia kata fa'arini wa'allimni. Dia kata ya Rasulullah, beritahu kat saya salah tang mana. Dia kata, tolong abang mai. Saya kalau kata saya tak betul tang mana, kalau kata saya salah tang mana, tolong tegur saya. Saya ni bukanlah, fa innama ana basyarun. Saya ni manusia biasa. Saya bukan orang pandai. Usibu wa ukhti. Dia kata kadang-kadang hak saya buat betul, kadang-kadang hak saya buat tak betul. Kalau tak betul, tuan tegurlah saya. Macam tu. Okey. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya betul. Nabi kata, maka dengarlah olehmu akan ajarku ini. Ni baru nak sambung hadis yang kita baca dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza qumta ila shalah fatawadda kama amarakallah." Maka hendaklah engkau apabila nak mengerjakan sembahyang, ambillah ayat sembahyang seperti mana yang Allah tunjuk, yang Allah suruh kamu buat. Nabi ajar. Yang pertama apa dia? Kalau nak sembahyang, start dengan ambil ayat sembahyang tu bagi sempurna, bagi sah dulu. Pasal apa? Kalau ayat sembahyang tak sah, sembahyang apa pun tak sah. Kalau ayat sembahyang tak sah, pergi Mekah buat haji, buat umrah pun tak sah. Kalau ayat sembahyang tak sah, satu besar punya masalah nanti kena dekat kita. Jadi bab ambil ayat sembahyang ini, perhatikan elok-elok. Itu yang Nabi habang yang pertama. Yang ni kata Nabi SAW, basuh muka serta niat wuduk pada waktu sampai ayat pada mana-mana juzuk daripada muka kamu. Bila nak ambil ayat sembahyang tu, bila mai tang basuh muka tu, kena ayat muka, niat. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Bab ni jangan duk bertengkar. Duk mai bincang tajuk niat pula dah. Mai duk bincang tajuk niat. Pi duk abang pula dah masa kita nak pi kolah tu kita ingat apa dalam hati kita. Kita ingat nak pi ambil ayat sembahyang lah. Itu dah basuh muka nak niat apa lagi. Memang kita nak pi kolah tu nak ambil ayat sembahyang. Jangan bertengkar. Itu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hak kita duk abang ni pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada siapa salah dalam bab ni. Tu salah sampai duk cekang orang tengkuk ni, duk abang kata tak payah niat. Tak payahlah sampai macam tu. Itu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tabik dekat dia. Itu ijtihad dia. Imam Syafi'i kata apa? Masa basuh muka, ayat kena muka tu niat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pun tak salah, Imam Syafi'i pun tak salah. Dua-dua betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk ni jadi bergaduh dalam masyarakat. Nuhata sembahyang berkenyang. Saya kadang-kadang frust dengan benda-benda macam ni. Frust. Kalau kita rasa selesa dengan pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, jangan kata salah apa yang Imam Syafi'i kata.
Kalau kita kata kita nak pegang dengan pendapat Imam Syafi'i, kita jangan kata yang Imam Ahmad Ibn Hanbal itu salah. Terima benda ni. Itu tujuan mengaji. Bila kita mengaji, kita faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan bergaduh. Apabila ustaz yang mengajak mengambil stand, bergaduh. Saya mengambil stand, saya mazhab Syafi'i. Jadi bila saya mengajar, saya duk kata pendapat, oh kacau lah, bergaduh lah. Sebab ada orang, dia suka dengan pendapat mazhab lain. Ikut dia lah. Hak masalah ni apa dia? Ambil ayat semayang pun tak erti. Hak masalah ni apa? Tak semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Syekh Idris Al-Marbawi, dia hurai bab ni, dia kata apa? Dia kata basuh muka serta niat wuduk pada waktu ayat sampai di mana-mana juzuk daripada muka. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kemudian basuh tangan sampai siku. Tu yang kata muka tu, make sure, pastikan daripada tempat mula tumbuh rambut ni sampai ke anak telinga tepi, sampai bawah daripada dagu. Itu yang dikatakan muka. Kalau ada besar ujung jari kelingking tak kena air, wuduk itu tidak sah. Sapu ni dari make sure semua kawasan yang dikatakan sempadan muka tu sampai air. Kemudian tangan daripada ujung jari sampai lepas pada siku. Ambil ayat semayang ni, make sure ayat tu sampai semua, lurut semua. Celah-celah jari ni Nabi dia sela ataupun selat di celah-celah jari ni. Tanya ni kita punya pelipat jari ni, dia kedot-kedot ni, make sure kita bagi hilang kedot tu sapu ayat. Teliti macam tu ambil ayat semayang. Pasal apa teliti? Pasal kalau tak sah wuduk, habis semua lingkup. Semua ibadat yang menghendaki kita berwuduk, semua lingkup. Semayang lingkup, umrah lingkup, haji lingkup, habis semua lingkup. Maka pastikan Nabi SAW pesan berwuduk sesempurna yang boleh. Kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki sampai ke tumit dengan tertibnya. Tertib ni maksud dia apa? Ikut susunan. Muka dulu, baru tangan. Bukan tertib maksudnya sopan. Ada kawan dia dulu tak faham lagi. Dia kata tertib tu maksud dia apa, Ustaz? Kita kata tertib tu dia ikut sequence, dia ikut tertib, ikut susunan dia. Oh, ingat kot tertib lagu tangan nak soalan kolah pun lagu lembut lembar lagu tu. Itu bukan tertib. dia salah faham. Dia salah faham. Okey? Baik. Kemudian sambung hadis. Dia kata apa? Summa tasyahhad wa aqim. Kemudian mengucap tasyahud. Dah lepas ambil ayat semayang semua, dia kata nak semayang ni mengucap tasyahud. Apa dia tasyahud ni? Maka kata ulama, barangkali maksud tasyahud dalam hadis tadi ialah iqamah. Nabi sebut tasyahud. Apa maksud bila Nabi sebut tasyahud tu, maksud dia apa? Ulama mengandaikan. Ulama kata mungkin maksud dia tasyahud itu ialah iqamah. Dah lepas ambil ayat semayang semua, masuk main nak semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, itu tasyahud. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu tasyahud. Kita naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi ulama mengandaikan apa yang Nabi sebut tu, lepas ambil ayat semayang bagi sempurna, summa tasyahhad wa aqim. Tasyahhad itu kata sebahagian ulama maksudnya iqamah. Kerana hadis inilah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, qamat itu wajib. Kalau tak qamat, tak sah semayang. Pasal apa Imam Hanafi pegang macam tu? Pasal hadis ni. Pasal Nabi dua habaq nak semayang ni kena berwuduk. Lepas tu nak habaq cerita pasal semayang. Hak Nabi dua habaq ni semua benda fardu. Jadi qamat disebut dalam himpunan benda-benda fardu, bermakna qamat itu fardu. Itu ijtihad Imam Hanafi.
So kalau nak semayang, ambil semayang, semayang di rumah. Misalnya semayang di rumah. Ambil semayang, hampang-hampang sejadah, Allahu Akbar. Tak iqamah. Mazhab Hanafi dia kata tak sah. Pasal dia menganggap tasyahud itu iqamah dan iqamah itu fardu. Okey, kita bukan mazhab Hanafi. Qamat juga. Supaya kita terlepas daripada khilaf ini. Supaya kita selamat. Jadi kok mana pun qamat juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itulah telah berkata orang yang mewajibkan akan iqamah itu. Hadis ini menjadi dalil wajib iqamah. Kerana Nabi SAW sedang mengajar benda fardu pada masa hadis ini disebutkan. Begitu. Kemudian daripada itu sabda Nabi SAW, fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Maka jika ada serta engkau itu Quran, maka baca olehmu akan dia. Yakni jika tahu Fatihah, tahu surah daripada Quran, dan bacalah ayatnya. Itu dia. Kalau orang yang nak semayang tu, dia ada hafal Fatihah. Bila semayang, Fatihah itu rukun. Kalau dia ada hafal 1-2 surah. Oh ni saya jumpa satu sahabat di Sungai Petani ni. Dia mai jumpa saya. Dia yang pertama dia nampak ustaz ada nak tanya pada dia. Saya, dia kata, tak erti baca Quran. Okey, saya kata. Saya baca Quran pun saya baca Qur'an Rumi. Dia kata. Oh, okey, saya kata. Bagi dia cerita dulu. Jangan dengar kau tu. Apa hang? Jangan. Dia kata dia tak erti baca Quran pun kita kata okey. Dia kata saya baca pun saya baca Qur'an Rumi. Okey juga. Okey, lepas itu tak apakah? Baru soalan. Dia kata tak apakah? Saya kata kira-kira tu tak boleh. Saya kata dia, kira-kira tu tak boleh. Patutnya kena belajar lama dah. Belajar mengeja. Kalau segan nak pergi belajar iqra', nak pergi belajar qiraati, segan. Panggil ustaz tu, ejahlah satu tempat mana-mana, suruh dia ajar kita. InsyaAllah kata tak rugi kalau belajar begitu. Malu di dunia ni tak padan dengan kita nak malu di akhirat esok. Tak apa. InsyaAllah nanti saya belajar. Yang kedua. Saya hafal Fatihah dengan Qul Huwallah Saya kata okey. Tak apakah? Soalan gitu tu. Tak apakah? Saya kata tak apa. Tapi baca bagi betul. Walaupun kita tak tahu nak mengejar apa, baca bagi betul. Pergi cari satu ustaz, suruh dia tasmik bacaan kita. Baca depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca depan dia. Sampai dia kata betul, baca lagu tu. Okey, dia kata. Kalau tiap-tiap rakaat saya baca Qul Huwallah aja tak apa kah? Saya kata tak apa. Sahabat Nabi pun ada. Dia bukan tak hafal, dia hafal macam-macam surah, tapi dia syok dengan Qul Huwallah. Rakaat pertama dia baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah. 5 waktu sembahyang itulah yang dia baca. Dia pergi tanya Nabi SAW. Nabi kata tak apa. Nabi kata bagus pula kat dia. Okey, dia kata. Lega saya, dia kata. Saya kata tak lega lagi, kena pergi belajar tu. Quran tu kena pergi belajar juga. Tak boleh lega lagi. InsyaAllah. Dia kata nak pergi belajar. Nampak tuan-tuan? Dalam masyarakat kita ni. Lah yang saya takut, dia kata apa saya tuan-tuan. Tapi ustaz, dia kata, saya ni tak mau, saya bukan nak sombong, nak belagak depan ustaz ni. Saya kata tak apa. Saya, dia kata dah berbelas tahun dah. Saya tahajud tiap-tiap malam, dia kata. Dia tuan-tuan. Saya kata alhamdulillah, dia kata alhamdulillah. Teruskan, kata dia. Teruskan. Macam mana nak kata tuan-tuan ni yang kata manusia ni macam-macam pesen tak ada. Baca Quran qari tak pernah tahajud pun dah. Tak kenal huruf Quran, dia kata tahajud dah berpuluh tahun dah, tiap-tiap malam. Without fail, dia kata, cakap orang putih kemas. Without fail, dia kata. Saya kata alhamdulillah, yang tu teruskan. Saya kata bagus tu, bagus. Saya pun tak boleh buat macam tu, kata dia.
Ustaz ni dia kata, dah. Saya pun tak boleh buat tiap malam. Alhamdulillah kata. Syukur banyak-banyak. Terima kasih dekat Tuhan. Tapi tentang Quran tadi kena pergi belajar. Kata dia. Dia kata insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang muka bagus, muka beriman, muka yang semayang ni. Sikit. Dia pergi property sikit tu aja, cantiklah dia ni. Samalah dengan kita tuan-tuan. Kita ni okey dah. Ni boleh duk main masjid, boleh duk tunggu, boleh duk lenguh kaki, boleh duk tadah telinga dengar, boleh ada ingat nak improve kita punya ilmu, boleh ada satu azam nak berubah jadi bagus dah. Cari satu dua tempat kelemahan kita tu, fine tuning. Orang putih kata. Kita fine tune, tahu tu saja. Kita fine. InsyaAllah. Jadi elok kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Siapa yang hafal Quran, hafal Al-Fatihah dan hafal Qul Huwallah, baca yang tu, Nabi kata dalam sembahyang. Tapi kalau ada orang yang Fatihah pun tak lepas lagi, misalnya apa? Dia baru masuk Islam seminggu. Bila dia masuk aja Islam, sembahyang wajib dah. Immediately, on the spot, dia dah wajib sembahyang. Nak sembahyang ni nak baca apa? Pasal Fatihah pun dia tak belajar lagi. Sebutan dia pun tak elok lagi. Dia pun tak boleh nak ingat lagi Fatihah. Dia ni macam mana? Nabi SAW kata apa? Wa illa. Kalau sekiranya dia ni Fatihah pun tak hafal lagi, fahmadillah. Cukuplah dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa kabbirhu, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hallilhu, kalau dia boleh panjang sikit, La ilaha illallah. Sebut La ilaha illallah. Ini bagi kes apa? Bagi kes orang yang tak hafal lagi Fatihah ni. Bagi kes tu aja. Jangan kita pula sekali lagi. Malam ni lagu nak ubah style sikit. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah udah bunyi macam tu. Bunyi pasal apa? Baru jumpa hadis ni malam ni. Allahu Akbar. Dia kata duk mengaji rata dah malam ni baru jumpa. No. Ini khusus untuk orang yang macam yang kita sebut tadi. Baru masuk Islam, tak ada lagi nak hafal Fatihah. Diberi kelonggaran kepada dia. Dia sebutlah apa-apa kadar bacaan Fatihah. Dia kata apa di sini? Dan jika tiada tahu Quran sepatah habuk, maka ucaplah Alhamdulillah, ataupun ucaplah takbir dengan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun ucaplah tahlil dengan kata La ilaha illallah atas kadar bacaan Fatihah. Jadi kalau kita ambil untuk baca Fatihah, katalah 30 second. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga 30 second. Bagi orang yang macam ni, okey, sembahyang dia lulus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu. Dia kata summarka fatma'inna raki'an. Kemudian daripada selesai baca Fatihah ataupun selesai daripada membaca mana-mana ayat Quran, maka hendaklah rukuk, maka hendaklah tama'ninah akan dikau. Bila Nabi ajak badui tadi ni cerita hadis ni, hadis badui tadi. Nabi kata dekat dia, lepas pada takbiratul ihram, Fatihah surah. Kalau hak tu tak boleh, bolehlah ganti dengan Allahu Akbar, kan la ilaha illallah ke apakah. Lepas tu rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Rukuk itu Nabi kata apa? Serta tama'ninah. Apa maksud tama'ninah? Stop, tidak ada pergerakan. Tentu bisa tengok ada orang semayang, dia rukuk, dia bidah macam spring. Dia Allahu Akbar, tiung lagu tu. Duk bidah tu sami Allah liman hamidah, bangkit balik. Tuan-tuan bisa tengok dah. Dia ni baru tukar absorber. Jadi dia punya suspension tu bagus. Dia rokok tu, dia tu lagu tu. Lagu tu. Ada itu daripada hantar main dalam WhatsApp. Macam-macam gambar duk dalam WhatsApp ni. Lepas hantar main, share ni masuk semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit sami Allah liman hamidah,
Allahu Akbar sujud, dia bila rokok je dia bidah gitu. Dia bidah 3 kali, dia terus melantun bangkit. Ini tidak ada tamak ninah. Tamak ninah ni maksudnya apa? Semua anggota modern untuk satu tempoh masa. Dalam fiqh dia kata apa? Sekurang-kurang masa ialah subhanallah. Untuk tempoh masa tu tak mau ada pergerakan, kecuali mulut saja duk baca zikir dan tasbih. Hal lain tak mau. Tak mau ada pergerakan kepala, tangan, semua tak mau ada pergerakan. Itu yang dikatakan tamak ninah. Nabi SAW kata, rokok dah hendaklah tamak ninah engkau. Yakni berhenti dan diam. Tiada menggerakkan apa-apa anggota tubuh. Hal keadaannya engkau rokok semata-mata. Maka janganlah perbuatan sembahyang seperti yang kamu perbuat itu. Nabi tegur badui ni. Jangan buat lagu hang tadi. Hang tak ada tamak ninah. Allahu Akbar. Habis Fatihah, rukuk Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Tidak ada tamak ninah. Nabi kata itu salah. Nabi tegur dia. Yakni engkau sembahyang tadi tiada tamak ninah pada rukuk dan i'tidal dan sujud. Kerana sembahyang yang demikian itu ialah sembahyang patuk ayam namanya. Dia tulis di sini. Sembahyang patuk ayam. Baik, sambung hadis tu, dia kata summa atadil qa'iman. Kemudian daripada sudah rukuk, maka hendaklah engkau berdiri betul tegak yang tidak. Sami Allahu liman hamidah. Maka dari sini, jaga baik. Ni dia nak abang mazhab. Itulah bagusnya Syekh Idris Al-Marbawi, satu alim 4 mazhab. Syekh Idris Al-Marbawi ni, tulis kitab Bahrul Maziyah kita baca ni, orang Melayu kita, asal Lubuk Merabau, Perak. Alim, Masya Allah. Alim. Tidak pernah juah, tidak pernah sombong, tidak pernah melihat kesalahan orang, tidak pernah nak mewar-warkan kesalahan orang, jauh sekali nak ajak orang bergaduh dari segi ilmu dengan dia. Masya Allah, tawaduknya Syekh Idris Al-Marbawi ini. Kan saya dah cerita, ada banyak kali dah cerita. Apabila kerajaan Malaysia pilih dia untuk jadi tokoh Ma'al Hijrah yang pertama di Malaysia. Dia duduk di Mesir tu. Tengok balik. Masa tu ketua pengarah Pusat Islam. Masa tu tak panggil JAKIM lagi. Panggil Pusat Islam. Ketua pengarah Pusat Islam, Tan Sri Hamid Osman. Terbang di Mesir. Jumpa dia. Abang kata, Tok Guru, jemput balik kami nak bagi anugerah. Faham? Menteri masa tu, Tan Sri Yusof Noh, dia menteri agama pada masa tu. Menteri pula pi jumpa dia. Depa ni semua kenal dia pasal depa mengaji Mesir. Pi jumpa dia pula, minta dia balik untuk tak mau. Dia kata dia duk tulis ni kitab berjilid-jilid ni, banyak kitab dia tulis ni. Kamus Al-Marbawi tu tak ada siapa boleh buat lebih baik daripada tu sampai hari ni. Wajar sangat dia diberi anugerah. Dia tak mau. Bila orang kata tak mau, dia kata dia tulis semua benda ni, dia bukan cari nama. Dia kata. Sampai mereka yang ini pujuk dia, mereka kata tak ni, nak bagi ni, pasal nak bagi contoh, pasal nak bagi semangat kepada anak-anak Melayu di tanah Melayu ni. Kalau alang-alang mengaji agama, jadi macam ni. Nak abang yang tu, nak bagi semangat kat orang lain. Tak mau juga. Habis punya pujuk, sujud balik. Masa diberi anugerah kepada dia di dataran Pusat Islam tu, masa diberi anugerah kepada dia, suruh berucap, tak mau. Suruh juga, cakaplah sepatah pun. Bismillah, Assalamualaikum, sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, pergi duduk. Tuan-tuan nak cari mana orang macam ni? Tak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak ada juah, tidak ada pukul dada, mengaku dia berilmu. Tak ada. Tapi orang tahu dia berilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni dia beritahu kat kita. Dia kata apa? Dia selit pula masuk ni. Yang kata summa atadil qa'iman, kemudian daripada sudah rukuk maka engkau bangkit berdiri betul i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka dari sini dia selit masuk. Syekh Idris Al-Marbawi selit masuk. Dia kata setengah daripada mazhab Hanafi tidak mewajibkan tamakninah pada i'tidal.
Dia selit masuk. Pasal apa dia selit? Pasal dia alim 4 mazhab. Pasal apa? Dia kata mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ini orang hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pandang rendah dekat dia. Dia imam mujtahid. Dia imam paling senior di kalangan 4 mazhab besar. Imam Abu Hanifah, dia kata rokok ada tamak ninah, sujud ada tamak ninah, duduk antara 2 sujud ada tamak ninah, tapi i'tidal tidak ada tamak ninah. Kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal hadis yang kita baca. Hadis kata summa i'tadil qa'iman, kemudian kamu i'tidal dan berdiri tegak. Tak disebut fatma'inna, tak disebut tamak ninah tu. Nabi tak sebut dalam hadis ni. Oleh kerana Nabi tak sebut, dia kata masa i'tidal tidak perlu tamak ninah. Hujah dia. Dia ada hujah? Dia ada hujah. Apa hujah dia? Ini hadis sahih yang kita tengah baca ni. Ini hujah dia. Maka Imam Hanafi pegang yang tu. I'tidal tidak ada tamak ninah. Sebab bila kita pergi di Mekah, kita pergi di Madinah, kita semayang di sebelah geng-geng yang mai daripada India, daripada apa? Depa ni mazhab Hanafi. Depa i'tidal, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, sujud terus. Kita kata sayanglah puak-puak ni semayang. Dah. Itu ijtihad imam yang depa ikut. Dan imam itu ada hujah, ada sandaran hadis dia. Jangan salahkan depa. Oh, dah tu ustaz, kita pun nak kena ikut Hanafi ya. Duduk buat celaru awak. Susah tungguhlah. Kan? Ikut Syafi'i lah. Tamak ninah lah. Dah. Dia buat celaru. Pasal apa? Pasal dia dah celaru lama dah dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. So, Syekh Idris Al-Marbawi, dia selit masuk. Dia kata Hanafi tidak mewajibkan tamak ninah ketika i'tidal. Maka boleh diperbuat i'tidal itu janji nama i'tidal. Sudahlah, dia kata. Janji bangkit daripada rukuk. Sami Allah liman hamidah, terus sujud. Janji ada bangkit tu saja. Sudah cukup memadai. Tidak perlu tamak ninah. Itu mazhab Hanafi. Baik. Sambung, dia kata summa sujud fa'tadil sajidan. Kemudian sujudlah kamu, maka hendaklah betulkan sujud hal keadaannya di dalam sujud itu. Summa majlis fatma'innas jalisan. Dia duduk sebut macam tu. Kemudian duduklah engkau antara 2 sujud, maka hendaklah tetap duduk itu hal keadaannya duduk. Summa qum, kemudian bangkit daripada duduk antara 2 sujud itu, kembali kepada sujud yang kedua. Kemudian bangun berdiri mengerjakan rakaat yang lainnya dengan cukup tamak ninah pada rokok, pada sujud, pada duduk, pada i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Dia tu express tu. Faiza fa'alta dhalik faqad tammat salatuk. Nabi kata. Maksudnya apa? Apabila engkau buat macam yang aku bagi tahu, macam yang Nabi bagi tahu tu, yakni engkau sembahyang dengan cukup tamak ninah pada segala rokok dan sujudnya. Ni Nabi tegur siapa tadi? Badui tadi. Nabi dengar lama-lama kata Nabi tegur siapa tadi? Syekh Idris Al-Marbawi pula jawab, ya Allah. Idris Al-Marbawi itu cerita yang masuk ke tepi. Ni siapa? Arab Badui. Hak masuk sembahyang patuk ayam tadi. Ada kemungkinan tak tuan-tuan dia jadi kelabu asap pening? Ada tak? Memang ada sangat-sangat. Memang ada sangat-sangat. Dia pening, dia tak tahu siapa dah. Ni Nabi duk tegur Badui tadi ni. Yang masuk terus sembahyang, Nabi duk tengok. Lepas semayang, mai bagi salam, Nabi jawab salam, Nabi perambat dia suruh pergi semayang balik. Dia pun semayang, lepas semayang, mai bagi salam, Nabi jawab salam, dia perambat berapa kali? 3 kali. Lepas tu dia pun surrender. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata saya ni manusia biasa saja. Saya kadang betul, kadang tak betul. Kalau tak betul, tolong abang. Nabi doa abang kat dia. Nabi kata, hang punya slack ni tang mana? Hang semayang tak ada tamak ninah. Nabi kata, apa betul yang tu aja? Right semua. Ini Nabi tengah doa abang dekat Badui ni. Maka sesungguhnya sempurnalah sembahyang engkau kalau engkau jaga tamak ninah itu. Dan tiadalah ia seperti sembahyang engkau yang engkau perbuat beberapa kali tadi. Yakni sembahyang patuk ayam itu. Yang hang sembahyang sampai 3 kali tadi, semua pangkah. Nabi kata. Punca dia apa? Tamak ninah tidak ada. Begitu. Sambung dia kata wa in taqasta minhu syai'ah
intaqasta min salatik. Dan jika kurang engkau daripada sembahyang itu sesuatu, nescaya kuranglah engkau daripada sembahyang kau. Kalau kita buat ada cacat celah, cacatlah sembahyang kita. Jangan duk buat bagi cacat. Yang ni jika kurang sembahyang engkau itu pada fardu, batal sembahyang engkau. Tapi kalau kurang itu pada sunat-sunat, maka tidaklah membatalkan sembahyang engkau itu. Nabi kata kalau hak salah tadi, benda melibatkan fardu, rukun, habis liau. Tak ada apa. Tapi kalau hak tadi silap tadi, benda-benda sunat. Okey, sembahyang sah, tapi ada cacat. Sembahyang tu ada kurang sikit. Begitu. Sambung hadis, qala wa kana hadha ahwana alaihim min al-awwal annahu man intaqasa min dhalika shay'a intaqasa min salatihi wa lam tazhab kulluha. Yani yang kata sahabat lain pula, kata Rifa'ah, dan adalah ini penerangan Nabi ini, sabda Nabi ini, in intaqasta minhu shay'a, sampai habis itu lebih mudah dan lebih senang hati daripada hak pertama tadi. Tadi ni Nabi duk suruh ulang semayang, dia kata berat lah ni, nampak gaya dia ni semayang macam kita semayang. Kalau dia duk kena ulang, habislah kita. Duk nampak susah. Bila Nabi tegur, Nabi kata perbetul tamat ninah saja. Barulah sahabat-sahabat ni kata, oh sikit saja silap, perbetul tu aja semayang kita, okey. Sahabat rasa lega. Baik. Tuan-tuan terus turun di bawah tu. Dan telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu lagi hadis yang menunjukkan sifat sembahyang yang sempurna dan terbilang syarak dengan katanya. Hadis ni juga sama dengan hadis yang kita baca tadi. Sama. Saya tak mau baca dah. Tuan-tuan balik baca sendiri. Dia nak cerita, kata satu orang dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa salla summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang main masuk masjid semayang, lepas tu pergi bagi salam dekat Nabi, cuma riwayat lain tapi membawa maksud yang sama. Kemudian hadis tu juga dia sambung dengan contoh-contoh yang diajar oleh Nabi tentang cara semayang dia. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Sampai hadis itu dia main di bawah tu, masalah 431. Okey, masalah 431. Dia kata fardu sembahyang itu, mengapakah tidak diajarkan Nabi ke semuanya? Itu perbincangan. Hadis yang kita baca tadi, dia kata awak Nabi tak terang detail satu-satu daripada takbiratul ihram macam mana. Nabi pegang satu, lompat-lompat aja. Awak Nabi tak terang detail. Dia tanya macam tu. Okey. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, adalah hadis tadi ditanggungkan dia oleh ulama atas bahawasanya Nabi SAW menerangkan segala yang wajib-wajib sahaja. Nabi tak terang detail. Nabi tak terang secara halus. Nabi terang hak mana penting-penting aja. Hak penting apa dia? Hak fardu ataupun hak rukun. Nabi tekan yang tu aja. Dalam semayang ni tuan-tuan, dia ada rukun, dia ada sunat ab'ad, dia ada sunat hayat. Dia ada 3. Rukun ni apa dia? Rukun semayang apa dia? Takbiratul ihram, itu rukun. Hak tu kok mana pun kena sebut, kena buat. Allahu Akbar. Sebut tu, Allahu Akbar. Bukan angkat tangan. Angkat tangan tu apa dia? Sunat. Sunat ni pula ada dah dalam sembahyang. Satu, sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa dia? Sunat, tapi dituntut kita suruh buat. Dan kalau kita tak buat, disunatkan sujud sahwi. Contoh apa dia? Tahiyat awal. Kita sembahyang Isya, lepas 2 rakaat ada satu tahiyat awal. Saat lagi 2 rakaat lagi ada satu tahiyat akhir. Tahiyat awal itu apa dia? Sunat ab'ad. Sunat yang berat, yang dituntut. Kalau dia terlupa tahiyat awal, macam mana nak buat? Disunatkan sujud sahwi. Disunatkan. Maksud disunatkan apa dia? Kalau dia tak buat tahiyat awal, dia tak mau buat sujud sahwi. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi semayang dia kurang markah. Semayang sah, kurang markah. Dia jawab, Ustaz, saya itu ada sekali itu saya kalut. Kalut apa? Saya nak naik kapal terbang. Jadi saya
Saya cerita nak semayang atas kapal terbang ni semua semak Ustaz, saya tak boleh. Jadi masa waktu dah masuk dah, saya pedres kat semayang di airport tu. Orang dah duk calling dah. Orang duk boarding masuk dah duk calling dah. Duk panggil nama dia dah. Jadi dia ni semayang, dia buat macam mana? Dia kira lagu nak shortcut. Shortcut ni maksudnya apa? Fatihah saja, surah pun tak baca dah. Lepas tu semayang Isya. Semayang Isya 4 rakaat. Dia tak erti lagi nak buat jamak qasar ni semua, dia tak erti. Dia nak buat Isya 4 juga. Dia pergi potong tahu mana? Dia potong tahiyat awal. Dia cerdik pun ada, tak apa nak cerdik pun ada, dia jadi lagu tu. Orang ni macam-macam, tuan-tuan. Dia cerdik sungguh pun ada. Bodoh langsung pun ada. Cerdik pun ada, tak cerdik pun ada. Dia bercampur. Yang semayang jamak kasar ni semua duk ada cantik, dia tak erti. Dia nak semayang Isya 4 juga. Dia nak buat 4, lepas tu dia nak potong tahiyat awal. Ya Allah, kita dengar kan. Dia kata tu macam tu, kira macam mana semayang saya. Mayang sah tapi hang ni nakai lah, kata dia. Kata hang ni nakai. Okey Ustaz, okey bang begitu. Tak boleh lah kata okey. Kalau kata okey, dia nak pegang yang tu, nak buat amalan semua hidup pula. Tak boleh lah kata okey. Tapi semayang tu sah. Oh sah. Dia main gitu. Kacau tuan-tuan macam ni. Kan? Jadi, baik. Now kita tahu. Tahiyat awal tu rukun ke sunat? Sunat. Sunat apa? Sunat aba'at. Sunat yang dituntut. Kalau kita tak buat, disunatkan pula sujud sawi. Oh, dia kata kalau nak sujud sawi pula, buang masa juga. Orang duk panggil dah, dia kata. Jadi saya potong tahiyat awal, dengan sujud sawi pun saya potong sekali, kata. Terus sekarang lah, nak buat macam mana? Semayang tu sah tak? Sah. Dari segi fiqahnya, semayang itu sah. Itu cerita dia. Okey? Yang kata sunat hayat, sunat yang ringan-ringan ni. Kalau tak buat pun tak disunatkan sujud sahwi. Contohnya apa dia? Contohnya takbir intiqalat. Kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, nak sujud. Nak sujud tu kita takbir Allahu akbar. Nak sujud tak mau sebut Allahu akbar tu. Takbir intiqalat tu tak mau sebut. Sebut takbir intiqalat tu hukum dia apa? Sunat pada mazhab Syafi'i. Tapi pada mazhab Hambali wajib. Itu kata tu. Ini yang kata fiqh. Imam Syafi'i pun ada nas dia, Imam Hambali pun ada nas dia. Imam Hambali kata hadis yang cerita pasal semayang Nabi SAW sebut, kata imam bertakbir maka makmum bertakbir. Bila hadis sebut terang imam dia nak sujud, dia kata Allahu akbar. Dalam hadis kata makmum pun fakabbaru, maka semua pakat bertakbir. Bila Nabi duk sebut macam tu, makna takbir intiqalat itu juga wajib. Kalau tak buat, sangkut semayang. Itu siapa kata? Mazhab Hambali. Tapi Imam Syafi'i dia kata apa? Yang tu sunat. Dan sunat tu pula sunat ringan, sunat hayat. Yang kalau tak buat ataupun saja tak mau buat, tidak menyebabkan semayang itu batal. Dan tidak disunatkan sujud sahwi. Very simple, macam tu aja. Baik. Kemudian sambung hadis tu dia kata faqala idza qumta ila shalah fakabbara. Maka sabda Nabi SAW, apabila hendak engkau sembahyang, maka berdirilah engkau serta mengucapkan takbir dengan kata Allahu akbar. Dan pula adakan niat sembahyang di dalamnya. Ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i jatuh niat tu masa bila? Masa takbiratul ihram. Allahu akbar, masa tu niat aku niat semayang fardu maghrib. Okey. Ada mazhab lain dia kata apa? Lah, dia kata dah ambil ayat semayang masuk main masjid pukul 7.30. Memang niat kita apa? Dia kata memang niat kita nak semayang maghrib. Dia kata habis apa benda yang duk nak pergi masuk masa Allahu akbar? Dia kata yes. Itu pendapat siapa? Pendapat Ahmad bin Hanbal. Betul. Bagi orang yang berpegang dengan pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, ikut sukalah. Bagi orang yang nak pegang kepada pendapat Imam Syafi'i, dia kena jatuh masa Allahu Akbar. Jatuh masa tu ni. Jangan condemn. A pi condemn B, B pi condemn A. Jangan. Kerana ini soal apa? Ijtihad.
Salas. Very simple benda ni. Tak patut pun jadi isu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung, dia kata summa qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca olehmu dengan barang yang mudah daripada ayat Quran, iaitu Fatihah. Kerana bahawasanya ialah yang mudah bagi tiap-tiap seorang. Fatihah ni very simple. Tuan-tuan, Cina, India yang bukan Islam, boleh baca Fatihah? Boleh baca Fatihah? Saya ada satu kawan, Fatihah apa bendanya? Seorang abang utusan Melayu, dia boleh baca. India, Kulim. Dia duduk di Kulim, rumah dia seketul aja. India, semua Melayu. Dia boleh baca seorang abang Jawi. Saya pun tak tahu, duduk berkawan dengan dia lama. Orang lain main abang. Betul Ustaz? Jangan buat main tu, betul? Kenapa siapa? Dia kalau jadi pengusi majlis, dia start dengan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala. Dia ni, dia habis start mukaddimah dia macam tu. Islam ada ni, Islam bah? Tak ada. Dia tak Islam. Dia habis start mukaddimah dia ni nak jadi pengusi majlis ni. Dia habis start macam tu. Habis lagi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi macam tu. Dia kata itu simple Ustaz. Itu simple Ustaz. Ustaz tahu tak dia boleh baca Quran Ustaz? Dia kata, saya kata biar betul. Dia berkawan dengan dia lama, dia tak pernah abang. Tanya. Dia kata, ada peluang sembang lagi sekali, tanya. Saya tanya dia. Dia kata boleh lah, masa budak-budak duduk belajar. Boleh sungguh, kata. Boleh, memang boleh. Macam mana yang pergi boleh tu? Dia kata, Ustaz, rumah saya dulu sebiji tu aja, keliling semua orang Melayu. Habis tu, hidup mengajar muqaddam dengan budak-budak Melayu ni. Belajar muqaddam, dia pun. Ni, kain pelekat buah selepang ni, dia kata. Ni, zaman tu berapa dulu ni, buah kain pelekat selepang kot tu. Ikut ni, budak-budak ni, pergi mengaji Quran. Tok Guru dia mengajar, Tok Guru pun tengok dia ni, nampak gerhana sikit ni, apa ingat aku Islam. Dah. Ibarat piap-piap, dia kata boleh baca, sampai law boleh baca, dia kata. Memang boleh, tak ada masalah. Dia kata, oh iya ke? Lepas tu tambah pula kat kita. Dia kata, Ustaz, saya seorang Jawi, saya boleh baca. Weh, tuan-tuan, ada orang boleh baca Quran, tak boleh baca Jawi. Dia tak sama. Jangan ingat kita orang boleh baca Quran, boleh baca Jawi. Tak. Dia ni, Quran boleh, Jawi boleh. Saya kata cakap banyak, tak mau ni. Saya ambil kitab Jawi ni, buka depan dia, suruh baca. Saya ni pun, saya apa nak lari pergi mana? Pergi ambil cermin mata. Ingat kau lari. Pergi ambil cermin mata. Ni buah cermin mata halus orang ni. Main gantung tu baca. Boleh semua. Takkan kalau saya tak boleh main masjid nak suruh dia ganti kot. Lepas itu, saya kata apa kat dia? Saya suar tangan kat dia. Dia ingat kot, apa nak share hand, congratulations ke apa ke? Saya share, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tarik. Dia tarik tangan dia. Saya kata, apa ni? Saya kata, kalau you mengucap ni, saya kata, I tell you what, I want to be your friend, not just in this world, you know. Saya kata kat dia, aku kan nak jadi kawan hang sini saja. Esok di syurga aku nak jadi kawan hang. Come. Suar tangan. Dia kata, hidayah tak ada, Ustaz. Hidayah tak ada lagi. Dia kata. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan tengok, tuan-tuan, ni dalam masyarakat kita ni macam ni punya orang buat dah. Apa dah kan? Saya pun kadang-kadang bila terjumpa dia di mana-mana, tengok otak ni yang tipis sana lah. Sayang, itulah kita faham mahal hidayah Allah ni. Tuhan bagi dah kat dia, bagi. So dia buat STPM, dia abang kata lah, bila dah terbuka cerita ni, panjanglah cerita keluar mai. Dia tahu, Ustaz, saya buat STPM dulu, saya ambil sejarah Islam. Dia kata, saya ambil sejarah Islam, saya dapat prinsipal A. Paper sejarah saya dapat prinsipal A. Dia kata, dia masuk USM. Dia graduate daripada USM. Saya dapat prinsipal A. Sejarah, dia kata. Dan saya ambil sejarah Islam. Saya belajar ni semua ni, kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ni, Muawiyah bin Abi Sufyan ni, cerita semua saya belajar. Dia kata, dah saya ingat ambil dah. Dia kata. Saya tengok dia, saya senyum, saya buat golek kepala. Dia kata, Ustaz, apa dah lah. Kata saya ni teringin nak berkawan dengan sampai di syurga esok ni. Tak apa. Ustaz masuk syurga, Ustaz, saya masuk syurga saya. Ada ke?
Adakah? Nampak tuan? Tuhan tak buka lagi kat dia. Tuhan tak buka lagi kat dia. Sayang tuan-tuan, kita Tuhan bagi dah kat kita, dapat hidayah petunjuk Allah, tiba-tiba kita dipergi buat halai balai dengan benda-benda agama ni. Sayang tuan-tuan, sayang. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Bila dah takbir, bacalah mana-mana yang hang boleh daripada Quran. Kalau boleh Fatihah, baca Fatihah. Kalau boleh Qul Allah, baca Qul Allah. Sambung hadis tu, dia kata summarka' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian habis daripada baca Fatihah, engkau rokok. Maka hendaklah tamak ninah hal keadaannya engkau itu rokok. Dia kata, masa rokok pun tamak ninah. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit daripada rokok, macam itulah juga sampai betul hal keadaannya engkau berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah, bagi berdiri tegak. Dia kata. Kemudian bangkit daripada rokok itu sampai berdiri tegak. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai sempurna sujud itu. Dia kata itu cerita dia. Baik, tuan-tuan tengok sebelah. Fardu sembahyang yang diijma'kan ulama. Fardu sembahyang yang diijma'kan ulama atas wajibnya. Apakah ia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka bermula setengah daripada fardu sembahyang yang diijma'kan atasnya ialah satu, niat. Yang kedua, duduk tahiyat akhir. Dan yang ketiga, tertib segala rukunnya. Yang tu, mazhab mana pun, tiga ni rukun. Empat mazhab dua ada ni. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini tiga benda, semua sepakat. Apa dia tiga benda tu? Niat. Niat sembahyang tu. Sepakat. Tak niat, habis. Tak ada. Yang kedua, tahiyat akhir. Semua mazhab kata itu rukun. Mesti. Dan yang ketiga, tertib. Sembahyang mesti ikut dia punya susunan dia. Tak boleh dah. Tak boleh nak jadi kalang pukang. Tak boleh. Kena ikut dia punya susunan dia. Dan setengah daripada yang bersalah-salahan padanya ialah membaca tahiyat akhir. Ini ada beza pendapat. Di kalangan setengah mazhab kata kena baca, ada setengah kata tak baca pun tak apa, duduk aja dah cukup. Okey. Dan selawat Nabi SAW dalam tahiyat itu. Dan juga salam. Ini benda ada khilaf. Mazhab ni kata kena ada, mazhab ni kata tak baca tak apa. Itu khilaf, dia kata. Dan tiga yang disebutkan kemudian ni di sisi Syafi'i wajib. Di sisi Syafi'i tiga yang disebut ni apa dia? Membaca tahiyat akhir wajib. Di sisi mazhab Syafi'i membaca tahiyat akhir wajib. Selawat Nabi SAW dalam tahiyat, Imam Syafi'i kata wajib. Dan juga bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Imam Syafi'i kata wajib. Okey. Di sisi Imam Syafi'i tiga tu wajib, dan berkata dengan wajib salam pada sembahyang itu oleh jumhur. Majoriti ulama kata bagi salam yang pertama itu wajib. Majoriti maksudnya tak semua. Tak semua. Dan telah mewajibkan tahiyat itu pula oleh kebanyakan daripada ulama. Dan ramai ulama kata tahiyat wajib baca. Dan mewajibkan atas selawat Nabi SAW beserta Syafi'i, dan mewajibkan selawat atas Nabi SAW itu ramai yang kata wajib. Beserta dengan Imam Syafi'i itu ialah Imam Asy-Sya'bi. Ini tak popular tapi dia mazhab. Asy-Sya'bi mazhab, tapi dia mazhab kecil. Orang setempat aja yang ikut mazhab Asy-Sya'bi. Dia tak berkembang macam Hanafi, macam Maliki, macam Syafi'i, macam Hanbali. Yang ni berkembang. Sya'bi, mazhab kecil. Ats-Tsauri, mazhab juga tapi kecil. Orang kampung dia yang ikut. Kecil. Begitu. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal juga mewajibkan. Dan juga segala ashab keduanya. Yang ni, dengan ilah. Dan telah mewajib oleh satu jamaah daripada ashab Syafi'i. Ini bukan Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama yang ikut Imam Syafi'i ada yang mewajibkan apa? Niat keluar daripada sembahyang. Imam Syafi'i tak wajibkan. Tapi ada beberapa orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i
Dia mewajibkan masa nak bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, tu sekali dengan niat keluar daripada semayang. Kalau tak sertakan niat keluar daripada semayang, dia kata tak sah. Siapa kata ni? Sebahagian daripada ulama yang bermazhab Syafi'i. Ada satu sahabat ni, dia pergi mengaji di mana ke, dia kata, ustaz tu duk abang kata kena niat. Nak bagi salam ni, nak bagi salam keluar daripada semayang ni, kena niat. Kata ni, aku keluar daripada semayang. So dia nak tanya dua soalan. Soalan yang pertama, dia kata betul ke kena niat tu? Kita beritahu kat dia, itu pendapat sebahagian daripada ulama yang bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak syaratkan. Satu. Okey, dia kata, saya ni, dia kata, bila saya nak buat yang tu, ustaz, ya Allah, dia kata, setan ni laknat, dia marah. Saya tak buat pasal apa? Dia duk main selit masa tu. Saya nak niat kata, aku keluar daripada semayang, pergi kata aku keluar daripada Islam, dia kata. Saya kata, yang ni memang laknat betul setan ni. Kata setan ni memang laknat betul. Nampak tuan-tuan, benda hak tak disuruh dalam agama, apabila kita pergi tumpuk buah dalam agama, setan pun dia main selit masuk sama. Dia main masuk dalam hati ni. Nak niat kata ni aku nak keluar daripada semayang, dia benda ni aku keluar daripada Islam. Dia duduk main macam tu. Lepas tu dia kata, saya bila jadi lagu tu ustaz, bila bagi salam, Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, 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 aku tak murtad, duk jadi lagu tu. Kata tak ada penyakit, jangan pergi cari penyakit buat apa. Nampak entah, ini menjadi leceh. Dan mewajibkan oleh Ahmad rahimahullahu ta'ala akan tahiyat yang pertama. Nampak entah? Mazhab Hambali, tahiyat awal itu wajib. Syafi'i kata apa tadi? Sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Kalau tertinggal tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Dalam mazhab Hambali apa dia? Tahiyat awal itu pun wajib kena buat. Begitu. Baik. Dan begitulah juga wajib padanya tasbih dan takbir intiqalan. Ini yang kita sebut tadi. Mazhab Hambali ni, Mekah Madinah ni dia faham Hambali. Mekah Madinah kalau kita jadi makmum, kita semayang sebelah dia. Kita pergi Masjidil Haram, kita pergi Masjid Nabawi. Kita semayang sebelah orang yang bermazhab Hambali. Sebelah orang Saudi misalnya, dia mazhab Hambali. Bila imam daripada i'tidal nak sujud, imam kata Allahu Akbar, Nuh muazzin kata Allahu Akbar. Kita kata dah dua orang dah sebut, aku tak payah sebut. Tu imam dah sebut dah Allahu Akbar, tu Bilal pula pergi duk ya Allahu Akbar, tak payah kita pakai sujud terus ya. Habis bagi salam dia pegang kita. Kita tadi tak baca kata takbir intiqalat. Kita dengan ta'ati Arab ni kata bila apa pun. Dia kata ni tadi intiqalat, Allahu Akbar, i'tidal, sujud, intiqalat. Anta min? Dia kata, Indonesia, dia kata, no, Malaysia, kita, sono. Intiqalat, Allahu Akbar. Awat. Tanya Arab ni awat. Dia pun nak hangat kita kan. Pasal apa yang dia marah sangat? Pasal apa? Pasal di sisi mazhab Hambali, sebut Allahu Akbar, takbir intiqalat itu wajib. Pasal apa? Tadi saya beritahu hadis tadi ni. Bila fakabbar al-imam, makmum fakabbaru, semua pakat bertakbir. Maka dia kata itu juga wajib. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Itu sunat hayat. Dia kata itu. Baik. Dan demikian juga dia kata tasbih wajib kena baca dalam mazhab Hambali. Tasbih apa dia? Bila rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Itu tasbih. Bila sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Itu tasbih. Tasbih tu dalam mazhab Syafi'i kalau tak baca jadi macam mana? Tak ada apa-apa lah, markah kurang lah. Semayang sah tak? Sah. Dalam mazhab Hambali kalau tak baca jadi macam mana? Batal semayang. Pasal itu wajib, dia kata. Itu perbezaan di kalangan ulama-ulama mazhab, dan mereka ini imam yang mujtahid. Jadi kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, ikut saja, tak ada masalah apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fardu dan sunat apakah yang dapat dikeluarkan ulama di dalam hadis tadi? Dia kata apakah benda yang boleh dikeluarkan dalam hadis tadi? Benda yang kita dah sebut dah semua tadi. Contohnya dia kata apa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala,
daripada dalil atas bahawasanya qamat itu tiada wajib kerana tiada diajak Nabi SAW akan laki-laki itu. Imam Syafi'i dia kata apa? Nabi tak ajak iqamah dalam hadis tadi. Tak suruh badui ni, hang kata Allah Akbar, Allah, tak suruh. Oleh kerana Nabi tak suruh, maka benda itu tidak wajib. Itu hujah dia. Dan dalil daripadanya akan wajib, satu ialah bersuci. Tadi Nabi dah habaq dah, kalau hang nak semayang berwuduk dengan sempurna, maka berwuduk itu benda yang wajib. Menghadap kiblat itu benda yang wajib. Takbiratul ihram itu wajib. Fatihah itu wajib, mesti kena buat. Dan dapat dalil lagi akan bahawasanya mengucap a'udzubillah. Ada hadis yang sebut kata Nabi suruh baca a'udzubillah. Imam Syafi'i kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim itu sunat. Tapi ada mazhab kata wajib sekali dalam satu semayang. Sekali je. Bila? Mana-mana tempat. Tapi sebaik-baiknya hak Fatihah mula. Dia kata. Dan kita nak semayang, Allahu Akbar, kita baca iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi, misalnya baca. Lepas tu nak start baca Fatihah tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca tu kita terlepas daripada khilaf. Pasal ada khilaf. Ada sebahagian kata wajib kena baca a'udzubillah walaupun sekali dalam satu sembahyang. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Tak baca langsung pun tidak menjejaskan sembahyang. Ada mazhab kata kena baca walaupun sekali. Kita bacalah supaya kita terlepas daripada khilaf yang menyerabutkan kepala ni. Kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sekali aja. Tanya pula, Ustaz, kalau saya baca tiap-tiap kali boleh tak? Boleh, tak salah apa. Dah. Saya bukan baca tiap-tiap kali Fatihah saja. Nak baca surah pun saya mula dengan a'udzubillah, tak apa kan? Tak apa. Tak ada masalah. Hak perbincangan ni kalau tak baca langsung. Kalau baca tiap-tiap kali tidak jadi kesalahan. Okey, satu. Dan juga doa iftitah. Ada sebahagian mewajibkan. Imam Syafi'i kata sunat. Sunat apa? Iftitah sunat apa? Sunat ab'a. Okey. Dan mengangkat dua tangan apabila takbiratul ihram, angkat dua tangan. Ini apa dia? Disebut dalam hadis. Imam Syafi'i kata apa? Sunat. Angkat tangan tu sunat. Okey. Angkat takat mana pula? Dia mai pula perbincangan, kita dah bincang dah dulu. Okey, ada kata sampai cuping telinga, ada kata hazwa mankibai. Ni, parai dua bau dan sebagainya. Qiyam, nak qiyam tang mana? Yang sepakat di kalangan ulama hadis ialah pegang tang pergelangan tangan. Itu aja yang sepakat. Pegang tangan kanan di atas tangan kiri dan tangan kanan pegang di pergelangan tangan. Itu sahaja yang sepakat dalam hadis. Nak letak tang mana? Itu tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Ada kata ala sadr, atas dada. Ada kata mana-mana bahagian perut. Mazhab apa nama Abu Hanifah, India. Dia kata sunat bawah pusat. Sunat di bawah pusat. Dia turun di bawah pusat. Kan? Itu pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Pasal apa? Pasal ada hadis. Cuma hadis yang dia pegang tu sebahagian ulama lain kata dhaif. Tapi hadis. Okey? Tapi hadis tu tuan-tuan tengok apa Allah yarham Tok Guru Aziz. Tok Guru Aziz. Dia orang sunnah, dia cukup kuat pegang sunnah. Tok Guru Aziz cukup kuat pegang sunnah. Tuan-tuan tengok sampai hari ni pun buka YouTube ke apa-apa, type tengok Tok Guru Aziz semayang. Dia qiyam tangan dia duduk bawah pusat. Dia qiyam tangan dia duduk bawah pusat. Pasal apa? Sedulu dia mengaji di India. Dan dia dapat daripada guru dia di sana. Dan dia pegang yang tu sampai akhir hayat dia. Dia semayang macam tu. Jadi Imam Hanafi dia kata qiyam tu tak bawah pada pusat itu kelihatan lebih tawaduk. Kita depan Tuhan ni kelihatan lebih tawaduk. Itu pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang dia pegang. Walaupun hadis itu dhaif. Dia kata kelihatan lebih tawaduk. Berbanding dengan kita qiyam tinggi tu nampak kurang tawaduk. Kita dengan Tuhan tu nampak. Dia kata, tapi bila kita tangan turun bawah kan kita bila kita hormat satu orang, bila apa? Cikgu sekolah panggil budak buat salah ni, cikgu disiplin panggil budak buat salah. Dia pergi berdiri depan cikgu macam mana? Dia pergi berdiri gitu lah. Gitu makan penampak tu ya.
Dia pergi berdiri depan guru macam mana? Tangan duk buat lo'om gitu. Lo'om tu tangan duk bawah gitu, tunduk tu. Nampak hormat kepada cikgu tu. Ini kan pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata macam tu. Dan itu yang dipegang oleh Allahyarham almarhum Tuan Guru Nik Aziz sampai akhir hayat dia. Waktu Nik Aziz dia kuat tuan-tuan, dia pegang sunnah kuat. Dia pernah mai di Padang Serai. Ada satu masa hayat dia. Dia mai di Padang Serai. Saya tahu ni pasal orang main habaq kat saya. Jadi dia pergi semayang di masjid. Kebetulan ada sahabat meninggal. Jadi dia minta dia lah, pasal dia dah doa dah di masjid tu. Allah, dia kata rezeki kawan yang mati lah. Boleh minta dia untuk baca talqin lepas kematian. Dia tak mau, mula tu dia tak mau. Dah semua mai duk minta ni, keluarga, anak-anak mai kata minta lah Tok Guru. Buat ringkas-ringkas pun tak apa. Dia pergi. Dia pergi, dia berdiri dekat kubur ni, lepas selesai ke bumi semua dah perata tanah, dia berdiri menghadap kiblat. Dia cakap lah satu tazkirah ringkas dia bagi. Orang nak duduk, dia jangan duduk. Dia kata jangan duduk. Pasal apa? No, hadis terang abang no, la tajlisu alal qubur ni. Jangan duduk atas kubur. Hampa duduk atas bara api sampai terbakar baju sampai ke kulit, lebih baik pada hampa duduk atas kubur. Hadis sahih. Syarah Imam Nawawi syarah di dalam syarah Sahih Muslim. Cerita ni al-julus ni apa makna al-julus? Al-julus bermakna al-qu'ud. Imam Nawawi kata, ai bi mubasharatil julus awil qu'ud. Duduk tu kira salah. Pasal apa? Pasal di bawah ada mayat. Kita dalam hadis lain dia kata la tu'zi sahib hadzal qabr. Jangan kamu sakiti penghuni mayat ini. Penghuni kubur ini. Kita duduk tu kita macam menyakiti dia. Kata macam tu. Jadi Imam Nawawi dia ambil benda ni, dia buat dalam syarah Sahih Muslim. Kecuali kubur baru yang tak ada tanam siapa lagi, tak ada mayat di bawah, duduklah. Tapi kalau kubur kita mana tuan-tuan, tiap-tiap jengkai ada mayat bawah, maksimum pakai. So elakkan benda ni. So Tuan Nik Aziz dia bila daripada minta sangat, dia pun macam Nabi tadilah kita baca hadis tadi, orang nak mati pergi cari Nabi apa semua, Nabi pergi doa. Dia pun pergi lah. Dia sibuk. Dia Menteri Besar Kelantan. Dia kerja banyak. Program dia sekali turun mai panjang macam-macam benda dia nak pergi buat. Dah minta dia pergi buat. Dia pergi berdiri macam tu. Orang nak duduk, dia tak, jangan pergi duduk. Dia pesan, jangan ni. Kemudian dia bagi satu tazkirah ringkas, dia jalan. Jadi ada orang Padang Serai ni sudah mai kat saya lepas tu. Orang mai kat saya, dia kata, Ustaz, Datuk Guru hari tu buat macam Ustaz buat kan? Macam Ustaz buat. Pasal saya, Allahyarham abang ipar saya meninggal, saya pun tak maulah sebenarnya ni saya lagi jadi ramai dalam kampung ni, bukan semua orang faham. Ayah saya kata, hang jadi imam dan hang buat kat kubur saya lagi. Saya kata tak mau ya, bagi mereka buat. Allahyarham ayah saya. Dia kata tak, hang buat. Saya kata saya masalah ya, saya baca bab ni, saya baca cerita pasal Kitabul Janaiz, bab jenazah. Dan saya dah sampai dah tajuk tu. Saya dah habang dalam masjid. Benda ni tak boleh semua. Tentu saya nak pergi bersila tadi. Saya tak gamar nak buat. Saya kata benda tu. Allahyarham ayah saya. Dia kata kalau hang yakin dengan apa yang ilmu hang ni, hang buat macam tu lah. Duk kira apa orang. Ni orang tua ni pun jangan dengan dia. Kalau orang yakin dengan apa yang saya kata, bukan masalah yakin ya, masalah dia memang macam tu. Cuma kita lah, masyarakat kita ni lah boleh. Hang buat tu bang, tak apa. So saya buat. Bila buat jadi rayonah lah. Kerana buat lagu tu, dia kata Ustaz Samsuri Wahabi. Dia kata orang lah ni duk kira bawa nak cok teh dia. Yang saya buat tu yang Nabi suruh. Cuma berbeza dengan orang duk buat ramai-ramai. Buat tadi dia. Kenalah tu ni. Saya kata, Masya Allah, kerana ni aja hampa nak panggil satu. Okey? Bila arwah bapa saya meninggal pun saya buat macam tu. Bila arwah mak saya pun saya buat macam tu. That's it. Kan? Jadi, pasal apa? Tuan Nik Aziz pun main-main di Padang Serai tu, dia buat lagu tu. Jadi, mereka main.
Betul. Turun ni Aziz buat macam ustaz buat, dia kata. Saya kata Alhamdulillah, dia kata. Bodoh, oh saya buat cara tak boleh pakai lagi. Bila dia buat baru dia kata boleh terima. Ya Allah, dia kata masyarakat kan. Bila dia buat baru dia boleh terima. Saya buat, saya Wahabi. Turun ni Aziz buat, dah dia tak Wahabi, dia turun. Jadi okey, tak apalah, betul redahlah sikit. Dia taklah balon saya kuat sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sajalah yang ni saya selingan masuk ke tepi kan. Dan yang ni pun esok bila Zoom kuliah masuk je adalah depan tiuleh balik. Lepas tiuleh tuan-tuan boleh baca masa tu. Dia kata confirm lah, hang tengok dah betul ya. Macam itulah orang kita, dia tidak pernah bersedia untuk nak buka telinga dengar betul-betul apa yang Imam Nawawi kata. Imam Nawawi ni apa tuan-tuan? Dia adalah imam besar dia dalam mazhab Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah lepas ni kita masuk tamak-ninah tu betul-betul wajibkah, dia kata. Yang duk cerita kata Badui ni kena ulang semayang apa semua pasal tak ada tamak-ninah. Adakah tamak-ninah itu wajib? Dia kata lagu tu. Okey, kemudian dia akan mai lagi, akan datang ni, dia akan mai lagi satu hadis daripada Muhammad bin Amr bin Atha daripada Abi Humaid As-Sa'idi. Apa yang Abu Humaid As-Sa'idi kata ni, yang ni kita kena dengar. Kita kena dengar. Dan dalam hadis tu dia timbul satu orang sahabat yang bernama Abu Qatadah Ar-Rabi'i ataupun Ar-Rabi'i. Dia ada dua sebutan. Ar-Rabi'i ataupun Ar-Rabi'i. Siapa dia ni Abu Qatadah Ar-Rabi'i ni ataupun Abu Qatadah Ar-Rabi'i ni? Tuan-tuan mau dengar cerita tentang Abu Qatadah ini. Sangat-sangat memberi inspirasi. Mudah-mudahan benda ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillah. Wal 'asr. Innal insana الذي زعمه التواصل tinggal bilang اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.